Salam sejahtera, saya Jessica Kimnus dari kumpulan 4 dan isu yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah jenayah cyber. Baiklah, apa itu jenayah cyber? Jenayah cyber ialah jenayah yang dilakukan melalui komputer dalam internet yang menyebabkan mangsa menderita atau mengalami kerugian. Pada umumnya, penjenayah cyber akan memuat turun cara mencuri, menipu harta benda, pemalsuan, peras ugut, mengubah data-data, dan lain-lain melalui internet. Hal ini bertujuan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan mangsa-mangsa jenayah cyber. Seterusnya, mari kita lihat 10 bentuk jenayah cyber. Yang pertama, capaian secara tidak sah ke atas sistem, judi cyber, kecurian maklumat, kerusakan atau pengubahsuaian ke atas program atau data komputer, menyalin perisian secara tidak sah, penggodaman, bully cyber, pengintipan, pornografi, dan skim cepat kaya. Selanjutnya, mari sama-sama kita telusuri faktor berlakunya jenayah cyber. Faktor yang pertama ialah peningkatan penggunaan internet. Peningkatan penggunaan internet ini mendorong pengguna internet menyalahgunakan maklumat dalam internet. Contohnya, menggunakan maklumat dalam internet bagi tujuan penipuan. Faktor yang kedua ialah kekurangan pakar forensik komputer. Hal ini menyebabkan penjenayah cyber sukar dikesan. Sebagai contoh, banyak kejadian-kejadian penggodaman sistem bank dalam internet tidak dapat dikesan. Faktor yang ketiga ialah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Akta dan undang-undang yang sedia ada tidak dapat menangani jenayah cyber. Misalnya, denda atau hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah cyber tidak setimpal dengan jenayah yang dilakukan. Faktor yang terakhir ialah sikap tidak bertanggung jawab sesetengah individu. Sesetengah individu mengaplikasikan kemahiran mereka dengan cara yang salah. Tamsilnya, mereka menggunakan kemahiran mereka untuk penyebaran virus, pengintipan, mencuri maklumat, dan penggodaman komputer. Seterusnya, mari sama-sama kita lihat kesan-kesan jenayah cyber. Kesan yang pertama ialah mengalami tekanan perasaan. Mangsa-mangsa penjenayah cyber mungkin mengalami tekanan perasaan seperti marah, malu, dan trauma. Tekanan perasaan ini akan menjejaskan hubungan mangsa dengan keluarga, rakan-rakan, majikan, dan sebagainya. Kesan yang kedua ialah menggugat keselamatan negara. Jika sistem pentadbiran negara berjaya digodam, maklumat sulit negara berpotensi untuk tersebar dan mengancam kedaulatan negara. Kesan yang ketiga ialah kerugian keuangan. Individu juga akan mengalami kerugian keuangan karena terpaksa berbelanja untuk memperbaiki komputer. Kesan yang keempat ialah kerugian dari segi harta intelek. Apabila maklumat sesebuah syarikat dicetak rompak, maka mereka akan mengalami kerugian karena mungkin hak cipta akan ditiru. Seterusnya ialah langkah-langkah untuk mencegah jenayah cyber. Langkah yang pertama ialah memberi kesadaran melalui kampanye dan iklan. Kampanye dan iklan perlu diperluaskan bagi mencapai seluruh masyarakat, terutama golongan yang berpengetahuan cetek mengenai teknologi. Langkah yang kedua ialah menguatkuasakan undang-undang. Pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat agar penjenayah cyber menerima hukuman yang setimbal dengan jenayah yang dilakukan. Langkah yang ketiga, ibu bapa harus mengawasi anak-anak.
Ibu bapak harus menghadkan penggunaan gadget anak-anak dan mengawasi aktiviti atas talian anak-anak mereka agar tidak menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah yang terakhir ialah mewujudkan pendidikan cyber. Pihak kerajaan harus mewujudkan sistem pendidikan cyber agar dapat memberi pendedahan kepada anak-anak untuk menjadi pengguna IT yang bijak. Secara tuntasnya, jenayah cyber perlu dibanteras supaya pengguna perkhidmatan tidak mengalami pelbagai kesan negatif. Selain itu, sikap pengguna sendiri perlulah sentiasa berhati-hati agar mereka tidak menjadi mangsa jenayah maya ini. Sekian daripada saya, terima kasih.